Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Nuraini. So, hari ini saya akan mengajar anda sains tingkatan 4. So, untuk video kali ini, Cikgu nak berkongsi berkaitan dengan eksperimen untuk membandingkan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey, kalau kamu pernah menonton video Cikgu untuk iKlas 6.1, sokongan pergerakan dan juga pertumbuhan untuk haiwan, Cikgu ada kongsikan eksperimen ini. Okey, pada minit yang ke-20. Okey, seperti ini. So, itu adalah video yang Cikgu kongsikan dalam iKlas 6.1. Untuk siapa yang belum lihat lagi atau belum menonton video tersebut, bolehlah klik atau lihat di bahagian description. Cikgu ada sertakan link untuk video 6.1 itu. Okey, untuk yang dah menonton, mungkin ada sedikit kekeliruan atau kekilafan dalam eksperimen yang Cikgu kongsikan tersebut. Jadi hari ini Cikgu nak terangkan atau jelaskan apa kesalahan dan kesilapan yang telah Cikgu lakukan dalam eksperimen yang Cikgu buat tu, yang menyebabkan keputusannya lain daripada yang sepatutnya diperolehi oleh murid-murid. Okey, secara teorinya sebenarnya tulang yang berongga adalah lebih kuat berbanding dengan tulang yang padat untuk jisim yang sama. So, jika kita menggunakan jisim yang sama untuk kedua-dua silinder yang berongga dan juga silinder yang padat, kita akan dapati yang tulang yang berongga ni lebih kuat daripada tulang yang padat. Okey, tetapi apa yang Cikgu buat dalam eksperimen dalam video 6.1 tersebut, okey, Cikgu menggunakan jisim yang tidak sama. Okey, sebabnya dalam arahan dalam buku teks, dia memberi arahan untuk menetapkan atau membuat diameter yang sama untuk kedua-dua silinder. So, untuk mendapatkan diameter yang sama, Cikgu telah menggunakan bilangan kertas yang tidak sama. Okey, macam ni ya. Okey, so ini adalah tulang yang berongga. Untuk contoh, untuk silinder kertas untuk mewakili tulang yang berongga, so Cikgu hanya menggunakan 2 keping kertas saja. Tetapi untuk tulang yang padat ini, Cikgu telah menggunakan banyak kertas. Okey, lebih daripada 10 kalau Cikgu tak silap. Okey, sebab ini kebetulan Cikgu masih lagi simpan. So, bolehlah tunjukkan hari ini. Okey, jadi setelah Cikgu timbang jisim ini, okey, kat sini ya. Okey, kamu boleh tengok dekat sini. Okey, so jisimnya sangat berbeza. Okey, untuk jisim, untuk tulang yang padat ni sangat besar. Okey, jadi bila kita menggunakan jisim yang sangat besar untuk tulang padat, sudah tentunya keputusannya akan memihak kepada tulang yang padat. So, dalam eksperimen tersebut, okey, kita dapati yang tulang padat itu lebih kuat berbanding dengan tulang berongga kerana jisimnya adalah lebih besar untuk dibandingkan dengan tulang yang berongga. Okey, jadi hari ini Cikgu nak kongsikan pula eksperimen untuk dengan menggunakan jisim yang sama, iaitu kita gunakan bilangan kertas yang sama untuk membina silinder untuk mewakili tulang berongga dan tulang yang padat. Okey, cuma dalam eksperimen ini Cikgu minta pelajar Cikgu yang buat. Okey, so kita akan tengok nanti eksperimen yang telah dibuat oleh pelajar Cikgu. Okey, so kita akan tengok apa keputusannya. So, pelajar ini menggunakan 3 keping kertas untuk mewakili setiap silinder. Dan juga, so bila dia menggunakan 3 keping kertas yang sama untuk kedua-dua jenis silinder berongga dan silinder yang padat, jadi jisimnya samalah. Okey, cumanya sebab kita nak menjadikan satunya adalah yang padat dan satu berongga, so diameter yang digunakan adalah tidak samalah. Untuk tulang yang padat, terpaksa kita gunakan diameter yang lebih kecil berbanding dengan tulang yang berongga untuk membezakan kedua-dua silinder ini.
Okey, so jom kita saksikan eksperimen yang telah dibuat oleh murid cikgu ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan. Saya Muhammad Sultan Nazib bin Suhaimi daripada kelas 4T2 daripada sekolah SMK Mutiara. Pada hari ini saya akan membuat eksperimen bab 6.1. Let's the experiment begin. So, untuk buat eksperimen kita perlukan 3 bahan saja. Yang pertama ialah penutup kotak kasut yang ada ruang macam ini, dan buku teks untuk menjadikan beban, dan kertas A4 sebanyak 24 keping. 24 keping kerana 4 penjuru di setiap kotak, satu penjuru sebanyak 3 keping, dan 2 jenis iaitu tulang padat dan tulang berongga. Okey, sekarang kita boleh start kita punya eksperimen. Okey, sekarang saya guna tulang berongga. Okey. Yang tulang padat ni kita akan buat nanti. So kita akan letak dua buku dulu untuk tengok kestabilan dia. Okey. So, buku ni 2. Okey. Tambah lagi 2. Kita akan tengok berapa banyak dan kita akan rekodkan berapa banyak tulang berongga boleh tahan. So, lagi 3. Jadi kita letak baik-baik sebab dia tinggi kan. Okey. So lagi 2. Okey. So sekarang kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang kita ada 8 buku. So kita akan masuk 9. Okey, dia masih boleh tahan. So kita akan buat sampai 10 je. Kita akan tengok tulang padat boleh mampu tahan ataupun tidak. So yang terakhir, depan agak tebal. So okey. So sekarang kita boleh tengok tulang berongga dapat menahan sebanyak 10 buah buku. Dan kita akan masukkan buku yang jenis yang sama dalam dekat atas tulang padat. Okey, dan mungkin ini adalah part yang terakhir untuk kita tengok keboleh tahanan tulang padat. Tadi baru saja kita guna tulang berongga, sekarang kita guna tulang padat pula. Okay. So kita guna bilangan buku yang sama dan jenis buku yang sama kerana berat yang sama. Okey, kita ke atas. Mulakan dengan berat dulu. Okey. Baik Okey. 2 buku lagi. Okey, masih boleh tahan. Lagi 2, so sekarang dah 5. Okey, bergoyang. Okey, so kesimpulannya kita boleh nampak lah yang tulang berongga lebih mampu dapat tahan 10 buah buku, manakala tulang padat cuma dapat tahan 5 buah buku saja. Okey, itu adalah kesimpulannya, dan kesimpulan yang akhir kita boleh nampak tulang berongga lebih kukuh berbanding tulang padat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Cikgu juga nak share satu lagi video yang telah dikongsikan dengan cikgu. Tapi video kali ini murid daripada sekolah lain yang buat. Okey, murid daripada sekolah lain, ihsan daripada seorang guru yang telah memberikan video ini kepada cikgu. Jadi cikgu juga akan kongsikan di sini. So kita tonton video ini bersama-sama. So samalah ya, dia menggunakan diameter yang tidak sama untuk mewakili tulang yang berongga dan juga tulang yang padat. Jom kita saksikan.
Okey, jadi daripada eksperimen yang telah dibuat oleh pelajar tersebut, kita dapati yang tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Okey, dengan jisim yang sama. Okey, so pastikan jisimnya adalah sama. Okey, so cikgu harap video ini boleh memberi manfaat kepada kamu dan penerangan cikgu tadi jelas ya. Dan cikgu mohon maaf banyak-banyak untuk kekhilafan yang telah cikgu buat pada video 6.1 untuk eksperimen ini. Okey, cikgu harap penerangan cikgu tadi telah membantu kamu. Okey, jadi murid-murid kamu bolehlah buat eksperimen ini di rumah. Okey, sebab bahan-bahannya sedikit sahaja dan sangat ringkas. Okey, boleh cuba buat sendiri di rumah. Tapi pastikan kamu menggunakan bilangan kertas yang sama untuk membina kedua-dua jenis silinder untuk mewakili tulang yang berongga dan tulang yang padat. Okey, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Soh Sing E dan juga anak muridnya Chong Zi Yu daripada SMK Impian Emas yang sudi berkongsi idea dan juga hasil eksperimen yang dihasilkan oleh Chong Zi Yu kepada saya untuk video saya kali ini. Dan juga kepada anak murid saya iaitu Muhammad Syazwan yang sudi membantu cikgu untuk menjalankan eksperimen ini. Jika kamu menghadapi sebarang masalah, kamu bolehlah rujuk buku teks ataupun tanya guru kamu di sekolah. Okey, cikgu juga ada sediakan satu link di bawah yang kamu boleh tonton. Okey, link YouTube yang boleh kamu tonton untuk lebih jelas lagi tentang perbandingan di antara tulang yang padat dan juga tulang yang berongga. Okey, boleh klik link di bahagian description di bawah. Okey. So, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, okey, untuk video cikgu yang seterusnya. Okey, jangan lupa tekan button subscribe dan juga like video ini jika pelajar rasa video ini bermanfaat untuk kamu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Okey, bye-bye.